tahun 1971. Malaysia masih terkesan akibat rusuhan kaum 1969 memulakan satu percubaan yang bercita-cita tinggi, Dasar Ekonomi Baru atau DEB. Lahir daripada keperluan mendesak untuk perpaduan dan keadilan ekonomi, DEB bertujuan untuk menangani dua cabaran asas, membasmi kemiskinan merentasi semua etnik dan menstruktur semula masyarakat untuk merapatkan jurang ekonomi antara bumi putera Melayu dan kumpulan pribumi dengan komuniti lain. Dasar ini, yang kemudiannya dinamakan semula sebagai Dasar Pembangunan Negara, membawa harapan dan aspirasi sebuah negara yang mengidamkan kestabilan dan kemakmuran bersama. Walau bagaimanapun, DEB bakal menjadi seperti pisau bermata dua. Walaupun ia berjaya merangsang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan golongan menengah Melayu, ia juga mendedahkan garis kesalahan yang mendalam dalam masyarakat Malaysia. Matlamat pengurangan kemiskinan dan pengagihan kekayaan yang saksama, pada hakikatnya, dibayangi oleh kemunculan dinamik kuasa baharu, rampasan elit. Daripada mengangkat martabat rakyat DEB dalam praktiknya, menjadi alat untuk segelintir pihak mengukuhkan kuasa dan kekayaan mereka. Esei ini mengkaji kerumitan debate, mengkaji matlamat yang dirancang, pelaksanaannya, dan kesannya yang berpanjangan terhadap masyarakat Malaysia. Melalui lensa teori elit, kita akan meneroka bagaimana sekumpulan kecil yang berpengaruh dalam komuniti bumi putera memanipulasi dasar ini untuk keuntungan mereka sendiri, meninggalkan legasi kekecewaan dan ketidaksamaan yang berterusan. Teori elit, satu lensa yang melaluinya kita boleh membedah trajektori DEB, menyatakan bahawa sekumpulan individu berkuasa yang terpilih sering didorong oleh kepentingan diri sendiri, mempunyai pengaruh yang tidak seimbang terhadap keputusan dasar. Teori ini berpendapat bahawa golongan elit ini bukannya bertindak sebagai pengadil neutral untuk kebaikan awam, membentuk rangka kerja dasar untuk mengekalkan dan mengembangkan kuasa dan keistimewaan mereka sendiri. Dalam kes DEB, teori elit menemui ilustrasi yang nyata. Sekumpulan kecil yang mempunyai hubungan baik dalam komuniti bumi putera seringkali mempunyai hubungan rapat dengan parti pemerintah, dengan cepat menyedari potensi besar untuk keuntungan peribadi yang tertanam dalam peruntukan tindakan afirmatif dasar tersebut. Golongan elit ini tidak berminat dengan peningkatan berasaskan luas atau pemerkasaan ekonomi yang tulen untuk semua bumi putera. Sebaliknya, mereka berusaha untuk mengeksploitasi sistem untuk mengukuhkan kedudukan kekayaan dan pengaruh mereka sendiri. Mekanisme rampasan elit adalah pelbagai dan berbahaya. Kontrak kerajaan, nadi aktiviti ekonomi, telah diarahkan kepada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh atau berkaitan dengan individu-individu berkuasa ini. Penswastaan syarikat milik kerajaan yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang lebih dinamik menjadi satu lagi jalan untuk kronisme, dengan saham diperuntukkan secara tidak seimbang kepada mereka yang berada dalam lingkungan elit. Pengaruh rampasan elit meluas ke setiap aspek pelaksanaan DEB. Akses kepada kredit, ramuan penting untuk pengembangan perniagaan dan penciptaan kekayaan, dikawal ketat, dengan pinjaman dan syarat yang menguntungkan mudah didapati oleh mereka yang mempunyai hubungan yang betul. Lesen dan permit, penting untuk menavigasi dunia perdagangan yang kompleks, dianggap sebagai alat tawar-menawar. Diberikan bukan berdasarkan merit, tetapi berdasarkan kesetiaan politik atau hubungan kekeluargaan. Kesan DEB terhadap masyarakat Malaysia jauh daripada seragam. Walaupun negara secara keseluruhannya menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan dan transformasi daripada pertanian kepada ekonomi yang lebih perindustrian, pengagihan kekayaan baharu ini sangat tidak sekata. Kisah dua Malaysia mula terungkap. Satu ditandai dengan kemewahan dan keistimewaan, yang lain dengan kemiskinan dan peminggiran yang berterusan. Di puncak sistem yang tidak sama rata ini berdiri elit bumi putera yang baru kaya. Dengan kekayaan yang dikumpulkan melalui akses istimewa kepada kontrak kerajaan, peruntukan saham dan kredit, mereka membina gaya hidup yang mewah. Kekayaan mereka sangat berbeza dengan perjuangan orang Melayu biasa, terutamanya mereka yang berada di komuniti luar bandar. Kereta mewah, rumah besar yang luas, dan pelaburan di luar negara menjadi ciri utama golongan titan ekonomi baharu ini. Pameran mewah mereka sentiasa mengingatkan jurang yang luas dan semakin berkembang antara mereka yang kaya dan yang tidak berniat baik.
Sementara itu, di kawasan pedalaman dan di pinggir pusat bandar, naratif yang berbeza dimainkan. Janji di Bay tentang kemakmuran bersama kedengaran kosong bagi berjuta-juta orang Melayu biasa yang mendapati diri mereka terperangkap dalam kitaran kemiskinan dengan akses terhad kepada pendidikan berkualiti, penjagaan kesihatan, dan peluang ekonomi. Mata pencarian tradisional mereka dalam pertanian dan perikanan sering diabaikan dalam kesibukan menuju perindustrian, menyebabkan mereka tidak bersedia untuk bersaing dalam pasaran kerja yang pesat berkembang. Jurang bandar luar bandar, yang sudah menjadi punca ketegangan dalam masyarakat Malaysia, diburukkan lagi oleh kesan DB yang tidak sekata. Ketika elit berkumpul di bandar, mengumpul kekayaan dan pengaruh, mereka yang berada di kawasan luar bandar berasa semakin terpinggir, suara mereka tenggelam oleh hiruk-pikuk kemajuan dan pembangunan. DEB yang merapatkan jurang ekonomi antara etnik, secara tidak sengaja telah mewujudkan jurang baharu kali ini dalam komuniti Bumi Putra itu sendiri.